بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير وبعد. Saya muliakan lagi saya kasihi Fadilatul Ustaz pengerusi majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, para guru, para asatizah, para pimpinan masyarakat, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-nama tuan-tuan semua tanpa mengurangkan sedikit pun kehormatan dan kemuliaan tuan-tuan semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nostalgia saya di masjid ini yang lama dululah. Saya pernah belajar di Sekolah Kebangsaan Panglima Awak tahun 1995 sampai 1996. Jadi 2 tahun tu di sini, dan para guru saya pun ada yang masih hidup, ustaz pun ada lagi. Kemudian semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur mereka dan berikan kemuliaan dan kebaikan kepada mereka berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dah hampir 26 ke 27 tahun. Ini kali pertama datang ke sini setelah 27 tahun. Duduk di Pedu je, tapi orang panggil apa, mai semayang di masjid, dan kemudian hari ini berceramah di sini. Walaupun masjid ni baru dia, baru sungguh lah. Kalau bagi saya terus baru lah kan. Sebab dulu bentuk dia lain sikit. Ni bila mai tadi tengok dah berubah lah masjid. Dah 27 tahun lah. Ni baru mari balik. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala memurniakan kebaikan dan juga afiah kepada seluruh ahli masyarakat di kampung Nakonambua ni, dan diberikan kebaikan kepada semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah, tadi kita bangun beramai-ramai untuk berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sayyid Muhammad Ali bin Hussein Al-Maliki radhiyallahu taala anhu, seperti mana yang telah disebutkan di dalam kitabnya Hadiyut Tam fi Mawaridil Maulidin Nabawi, diceritakan berkenaan dengan bahawa Sayyidina Sayyid Alawi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang ayahnya, yaitu Sayyid Al-Marhum Abbas Al-Maliki rahimahullahu taala, memaklumkan kepada beliau bahawa beliau pernah menghadiri satu majlis ihtifal majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis. Jadi ketika menghadiri tersebut, pada malam Aid Milad Nabawi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan di Baitul Maqdis dengan Maulid Al-Imam Al-Barzanji radhiyallahu taala anhu, karangan Al-Imam Ja'far Barzanji. Tiba-tiba ada seorang lelaki dilihat dalam majlis tersebut yang tua, bangun dengan penuh adab dari mula majlis maulid sehingga akhir majlis maulid. Dan kemudian bila mana selesai daripada majlis itu, Sayyid Abbas Al-Maliki radhiyallahu taala anhu lalu bertanya kepada pakcik tersebut. Dia kata, tanya kenapa dengan keadaan umurnya yang tua dan orang lain tidak bangun ketika mana tersebut, tapi dia bukan, sebenarnya orang bangun pada mahal qiyam. Jadi kalau dibaca Maulid Nabi SAW sampai pada mahallul qiyam, tempat untuk berdiri itu,
tala'al badru ke, ataupun dibacakan assalamu alayka ke, ataupun dibaca selawat yang tertentu dengan bacaan dalam maulid-maulid yang dikarang oleh para ulama, maka orang akan bangun pada waktu tersebut dan tujuan dia untuk mentazimkan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ini bangun daripada awal majlis sehingga selesai. Bukan pada mahal qiyam sahaja, daripada mula baca majlis maulid sampai selesai. Jadi bila mana selesai, maka Al-Imam Sayyid Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu, ayah kepada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, lalu bertanya kepada fulan tersebut. Jadi kata lelaki tadi, beliau menyebutkan bahawa sebelum ini, waktu ketika muda, dia pernah berpegang dengan pandangan mengatakan bahawa ketika majlis maulid dibaca dan orang ramai bangun berdiri ketika tersebut, dia memandang ini adalah suatu benda yang buruk dan mengatakan ini bid'ah yang qabihah, bid'ah yang buruk. Lalu beliau benci untuk bangun ketika mana dibacakan maulid. Waktu dibaca mahallul qiyam, disuruh berdiri, orang ramai untuk berdiri, maka dia tidak berdiri, duduk. Satu malam, pada malam tersebut dia bermimpi melihat bahawa dia bersama dengan jamaah menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi tersebut. Kemudian ketika itu datang Rasulullah dan rezeki beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya dia tidak boleh bangun. Dia duduk bersila, tak boleh nak bangun. Rasulullah lalu, orang lain bangun sambut Nabi, dia tak boleh bangun. Nabi mai kat dia, Nabi kata kepada dia, anta la tastati' al-qiyamah. Kamu tak akan bangun. Kamu tak akan mampu bangun, kata dia. Rasulullah sebut macam tu, dan bangun dia daripada tidur, lumpuh seluruh tubuh dia. Selama 1 tahun. Setahun lumpuh tubuh dia. Kenapa? Karena benci dengan bangun tersebut. Baik. Kemudian setelah mana berlalu setahun, dia bernazar, kalaulah adanya majlis maulid, ada mahallul qiyam, saya akan bangun, kata dia. Dan saya bukan bangun pada mahal qiyamnya, saya akan bangun daripada awal majlis sehingga selesai. Dan akhirnya disembuhkan oleh Allah berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau melaksanakan nazarnya tersebut. Setiap kali majlis maulid, maka dia akan berdiri daripada mula majlis hingga selesai majlis, karena itu nazarnya beliau kalau dia telah selamat ataupun sembuh daripada penyakit lumpuhnya tersebut. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak menjadikan mimpi sebagai dalil, tetapi mimpi adalah bentuk bisyarah ataupun sebagai al-inzar, sebagai salah satu bentuk daripada peringatan sahaja. Tidak dalil. Tidak dalil dengan laki ini tidak bangun dan kemudian dia mendapat lumpuh tersebut, maka kita katakan wajib untuk bangun. Kalau tidak pun ada dalil tersebut, kalaupun tidak ada peristiwa tadi, tapi seseorang yang berada perasaan dalam hatinya kecintaan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seorang yang mempunyai perasaan ketika datang orang besar dalam majlisnya, maka dituntut kepadanya untuk bangun. Karena apa? Karena mengamalkan dengan apa yang disebutkan oleh junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahawa ketika mana datangnya Sayyidina Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu taala anhu, maka ketika datang beliau, Sayyidina Rasul menyebutkan qumu li sayyidikum, bangun kamu menghormati saudara ataupun ketuanya kalian. Bangun kalian untuk bangun dan menghormatinya. Maka Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu dan para a'immah yang lain mengarang, khususnya Imam Nawawi mengarang khusus risalah berkaitan dengan kesunahan untuk seorang tadi bangun menyambut dan juga memuliakan orang yang dimuliakan. Sama ada mulia pada sudut pangkatnya, atau mulia pada sudut ilmunya, atau mulia kerana dia adalah ibu kita dan ayah kita, maka bangun menyambut mereka adalah suatu yang dituntut. Dan buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bangun ketika mana Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri bangun menyambut beliau, bangun dan memeluk Sayyidatina Fatimah dan mencium di antara dahi beliau, dan tanda memuliakan dan mengasihi Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam. Pun begitu Rasulullah dengan tawadhu'nya tidak membenarkan, dan para sahabat mengetahui bahawa baginda tidak suka ketika orang bangun kepada Nabi.
Dan itu bagi hak Nabi SAW. Para sahabat tidak bangun kerana bukan tidak memuliakan Nabi, malah mereka memuliakan Nabi lebih daripada bangun tersebut. Mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka adalah untuk Rasul SAW, hanya kerana bangun. Kita tidak ada apa bukti yang kata kita ini memang benar mencintai Rasulullah SAW. Kalau untuk bangun kepada Nabi sahaja pun kita dah berat. Untuk bangun kerana mencintai dan memuliakan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW pun dah rasa berat. Bagaimana untuk korbankan jiwa kita untuk Rasulullah? Para sahabat lebih daripada itu. Jadi ketika mana mereka melakukan dengan kecintaan. Tidak bangun mereka kerana kecintaan, kerana mengikuti arahan. Rasulullah kata, aku tidak suka. Maka kerana itu para sahabat tidak bangun. Tapi Rasulullah tidak menghalang untuk kita bangun dan memuliakan orang lain. Bermaksud dibolehkan bangun. Cuma bagi Nabi kata aku tidak. Tapi orang lain boleh. Bermaksud Nabi tidak melarang secara total, secara umum, secara mutlak berkaitan dengan bangun kepada seseorang tersebut. Memuliakan junjungan besar Nabi kita Muhammad yang kita sebutkan tadi, ya saya tidak jadikan dan kita semua tidak jadikan. Dan Maulana Imam Al-Allamah Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki ketika menceritakan selawat pada Nabi. Nak rot selawat, teruk sangat tu. Dalil kata ulama, antara tanda orang ni ahli sunnah wal jamaah adalah kasratus salati ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tanda ahli sunnah kata ulama. Yang pertama, berada di bawah imam yang satu. Tapi ini dah tidak ada, kerana khalifah tidak ada lagi. Tunggu Imam Mahdi nantilah. Itu baru turun khalifah yang satu. Nah, dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Itu turun tu baru ada khalifah. Dan ini tak ada khalifah. Faham? Dan kemudian kalau tak ada khalifah, tanda ahli sunnah mereka akan bergabung di bawah satu khalifah. Yang kedua tanda dia ketika tidak ada khalifah, membanyakkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda yang ada. Sebab tu orang yang membenci dengan salawat, yang tidak suka dengan salawat ni ajaib. Saya tak mau sebut perkataan lebih daripada ajaib saja. Itu ya cukup. Saya sebut lebih jadi zikrul jafa, halis safa jafa. Sebut benda yang kerah waktu ketika tengah sebut pasal Nabi, dia kerah. Jadi kita sebut pasal Nabi, kita sebut hak B hak lain. Kan? Sebut pasal Nabi saja cukup. Tak perlu sebut hak yang BB lain tu. Nah, apa dia BB? Allah alam. Nah. Sebut pasal Rasulullah cukuplah, kan? Kalau sebut yang lain daripada tu akan menyebabkan jafak dalam hati kita. Cuma kita sebut balik ni dengan apa yang telah mereka lontarkan kepada umat pada waktu sekarang ni, ketika mereka membid'ahkan umat dan seumpamanya. Kita sebutkan sesuatu dari itu. Ini salah satu lagi daripada amal maulid, iaitu salawat kepada Nabi. Apa lagi amal maulid yang dilakukan? Ijtima'un nas. Berkumpul manusia ramai, mengumpulkan masyarakat awam dan juga seluruh umat di dalam masjid, di dalam tempat pengajian dan seumpamanya, bercerita tentang Rasulullah. Baik, adakah ini bid'ah? Tidak ada satu pun amalan yang kita sebutkan tadi bid'ah. Malah ada sebahagian tempat dikumpulkan pula, dilakukan kebaikan kepada kanak-kanak, diberi kegembiraan kepada mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid saja buat majlis untuk kanak-kanak juga. Ibu ayah kena ingat lepas ni. Masjid kampung Kuala Lumpur kena buat macam tu. Maulid jangan buat ceramah saja. Lepas ni buat majlis lagi. Kalau buat majlis besar, baca Maulid Barzanji, baca Maulid Daibai, baca Maulid Diyaul Lami', baca Maulid Al-Ali, Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, baca Maulid apa pun baca, yang ada dalam dia Maulid Simtud Durar yang dikarang oleh Al-Imam Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Apa saja jenis maulid yang dikarang, dibacakan dalam majlis, selesai baca. Kita orang Melayu kita terkenal dengan Barzanji. Jadi baca dengan Barzanji ke, baca dengan Maulid Melayu ke yang dikarang oleh para ulama Fatani. Ada sebahagian maulid dibaca dalam Maulid Fatani, maksud bahasa Melayu kita, dengan naram Melayu, dengan bacaan orang Melayu kita, comel, sedap. Pernah dengar dah kan, orang petani baca, sedap dia baca tu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa juga satu lagi, ini adat dan juga taqalid yang dilakukan oleh para ulama dan juga para masyarakat yang berada di Timur Tengah. Kalau di Mesir, kami duduk di Mesir, saya habis di sini Tingkat Darjah 6 tahun 1996. Saya pergi ke Sekolah Kebangsaan Agama Bali 1997. Di sini saya main duduk masa itu zaman Cikgu Mahmud jadi HEM kan, dia jadi penolong kanan HEM. Dia yang panggil saya daripada Pedung
suruh main duduk di sini. Dia yang habaq ke ayah saya, suruh bawa saya main duduk di sini, duduk di asrama. Jadi saya duduk di asrama desa ni, di sekolah Panglima Awang ni 2 tahun. Darjah 5, darjah 6. Jadi tiap-tiap hari Jumaat jalan kaki main, masuk ke jalan belakang, lalu kok bungtah orang tu, kono kok ni main masjid ni. Terus semayang duduk belakang-belakang. Nah, belakang lah siapa nak kenal waktu tu. Darjah 6. Kan buat kepala apa kan? Darjah 6 tu. Buah pun boleh tahan lah. Buah pun boleh tahan juga waktu tu. Buah macam-macam lah. Budak nama pun. Duduk pula asrama daripada darjah 5, darjah 6. Lepas tu saya pergi ke Sekolah Agama Bali. Agama Bali sampai tingkatan 3 dan masuk kuliah Islam. Sultan Alam Shah Kisas sampai tingkatan 6 atas. Kemudian saya ke Mesir 2004. Saya ke Mesir 2004. 16 hari bulan 10 2004. Dan saya balik 2020. Saya duduk di sana 16 tahun. Dan terakhir sebelum saya pergi, saya jumpa dengan ustaz dulu. Pergi ambil nasihat ustaz dulu. Pergi jumpa di Maktab Mahmud Padang Terap. Dia jumpa minta nasihat. Ustaz dah balik masa tu dah 3 tahun ustaz no? Ustaz dah 3 tahun dah balik masa tu. Dia jumpa ustaz di Maktab Mahmud, jumpa beliau dan kemudian minta nasihat dan seumpamanya, dan kemudian ni jumpa balik selepas berapa tahun, kat 20 tahun baru jumpa balik ustaz, alhamdulillah. Jadi saya ke sana 16 tahun di sana, dan ni balik ada pondok di Pedung. Zawiyah Nasiriyah pondok saya di kampung saya sendirilah di Pedung. Kenapa pergi cerita tu tiba-tiba ya? Nah, awak pergi cerita tu tiba-tiba. Apa kaitan dengan Maulid ni? Dai budak-budak. Sampai di Mesir. Jadi saya duduk di Mesir, sepanjang duduk di Mesir, ustaz sendiri di Mesir. Kalau di Mesir ada taklid ataupun ada adat yang dilakukan oleh orang Mesir yang saya nampak suatu adat yang sangat mulia. Apa dia? Setiap bulan Maulid dia akan ada tanda. Orang boleh tahu kata ni Maulid. Bukan orang besar je tahu. Budak kecil pun tahu kata masuk Maulid. Iaitu dia akan jual patung-patung budak-budak. Patung apa ni? Patung mainan kanak-kanak perempuan punya tu untuk dihadiahkan kepada budak-budak perempuan. Dia akan jual tepi-tepi jalan. Patung mainan kanak-kanak tu, yang pakai gaun apa semua tu. Dijual tepi-tepi jalan. Jadi kalau kita lalu saja waktu bulan Maulid, dia tengok patung ni dijual aja, tahu dah Maulid masuk. Sebab apa? Sebab nak beli patung tadi bagi hadiah dekat anak-anak kecil. Dia akan buat macam tu. Ayah-ayah, ibu-ibu kalau lalu tengok jual tu je, pakat beli bawa balik rumah, beli halawiyat, manisan-manisan tu, basbusah, kunafah, Sabi' Zainab, lagi apa? Nama-nama apa ni? Orang panggil manisan di Mesir tu. Ini orang Mesir ramai ni. Pelajar-pelajar Al-Azhar daripada Perak Mumai ni. Ahlan wa sahlan. Jadi yang tu semua dijual untuk apa ni? Yang kunafah apa semua tu, manisan-manisan tu jual setiap masa. Cuma ada tanda-tanda tertentu macam jual anak patung tadi untuk dihadiah kepada kanak-kanak. Itu dibuat pada bulan Maulid saja. Kalau nak masuk bulan puasa pula, dia jual tu lampu fanus. Lampu warna-warni dulu tak, dalam tu letak lilin. Lah ni tak lampu je lah. Kalau orang tengok jauh, orang tahu dah kata ni dah masuk Ramadan. Jadi ada tanda-tanda yang orang boleh tahu. Faham? Jadi kenapa dibuat macam tu? Kerana kanak-kanak tak sama macam orang besar. Orang besar dia tahu. Bila Maulid saja 12 Rabiul Awal, pandangan berbeza pandangan ulama tentang tarikh lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ditentukan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah dengan kitab beliau Yaumiyati Sirah. Diambil daripada pandangan Syekh Mahmud Mubarak Basha rahimahullahu taala Al-Falaki, Mahmud Basha Falaki. Mahmud Basha Falaki dalam kitab dia menyusun khusus berkenaan dengan perkara pertama yang dilakukan oleh beliau ni, ahli falak yang terkenal di Mesir. Ada satu jalan di Mesir namanya Al-Falaki, Jalan Falaki. Jalan ni sempurna nama Mahmud Basha Falaki. Mahmud Basha Falaki ni kerja pertama dia buat adalah dia mengira tarikh lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia kira tarikh lahir Nabi? Dia ambil tarikh lahir Nabi, kata Maulana Syekh Ali Jumaah dalam syarahan beliau tentang Yaumiyati Sirah. Yaumiyati Sirah ni satu kitab yang susun balik hari-hari Nabi. Mengikut hari secara biddab. Dengan tarikhnya mengikut miladi. Ajaib kitab tu. 4 jilid. Ada kan? 4 jilid kitab tu. Kena beli kitab tu. Itu dengan isyraf daripada Maulana Syekh Ali Jumaah bidhahullahu ta'ala, mufti Mesir yang dulu.
Kata beliau waktu ketika beliau baca kitab tersebut, ajaib dia dengan Mubarak Basha Al-Falaki. Mubarak Basha Al-Falaki, macam mana dia boleh kira balik tarikh lahir Nabi? Dikira tarikh lahir Nabi dengan kewafatan Sayyidina Ibrahim, anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi kita Muhammad waktu wafat, bila dia wafat, ada satu tanda berlaku pada waktu tersebut. Berlaku apa? Berlaku gerhana bulan dan gerhana matahari dalam satu masa. Pada waktu itu. Waktu lahirnya, waktu kewafatan Sayyidina Ibrahim, berlaku peristiwa gerhana. Dan gerhana matahari dan bulan serentak ni, ini jarang berlaku. Sebab tu Nabi SAW sebut, kata, berlakunya perkara ini adalah ayatun min ayatillah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, bukan tanda kematian dan kehidupan seseorang. Kata Sayyidina Rasul. Yang Nabi nak beritahu, kata, gerhana tanda kebesaran Allah, bukan tanda mati orang, tanda lahirnya orang tertentu. Tidak. Jadi daripada tarikh tersebut dikira balik oleh Mahmud Basha Al-Falaki, dan bila dilihat tarikh tadi, maka dia kira balik satu persatu hari dengan sebelumnya, dan sampai kepada lahir Nabi SAW. Maka kata beliau yang tepatnya lahir Nabi dengan mengikut kiraan falak beliau adalah pada 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April 571 Masihi kalau tidak salah saya. Yang tu tarikh lahir Nabi SAW pada sudut Masihi dengan yang pada sudut Rabiul Awal. Ala kulli hal, tak ada masalah apa pun. 12 Rabiul Awal ke, 9 Rabiul Awal ke, 8 Rabiul Awal ke, berapa Rabiul Awal sekalipun, yang penting kita lah sambut Maulid Nabi. Sebab tu kita buat hari ni. Hari ni berapa ni? 3 Rabiul Awal ke, berapa Rabiul Awal hari ni? 4 Rabiul Awal hari ni. 4 Rabiul Awal kita sambut. Apa kisahnya? Tak ada masalah apa. Kerana menyambut tentang Nabi ini tidak terkait dengan waktu dan zaman yang tertentu. Setiap masa perlu bergembira dengan Nabi SAW. Haduk kalut sembang pada bab berkenaan dengan tarikh tadi ini, untuk mengetahui tarikh secara tepat dan kemudian disusun sirah, itu lain. Ini para ulama. Ini mereka ni ahli yang berkaitan dengan perkara tersebut. Tapi yang duk bincang tarikh ni, tapi kemudian lah kali kata tarikh lahir Nabi kita tak tahu bila. Yang kita nak sambut berapa? Ini heran ni. Natijah dia mai ikut mana ni? Ada satu masjid ni di Kuala Lumpur cerita dekat saya, buat majlis Maulid Nabi, dia cerita bab tarikh lahir Nabi. Penghujung natijah dia apa dia? Kita nak sambut bila, dia kata? Saat 9, saat 8, saat 12 nak sambut bila ni? Nak sambut ni. Betul ke kita sambut ni? Ni bid'ah. Tiba je. Pening kita. Patutnya ada khilaf 8 ke 9 ke 12 ke, sambut 3-3 hari tu. Buat kenduri 3-3 hari tu. Ni tak suruh orang tak sambut tu. Tapi dia main ceramah tu tak tahan. Tamam? Main ceramah tu. Cuba kalau balik tak bagi apa tengok. Agak-agak dia marah lepas tu. Nabi menyebutkan pada natijahnya iaitu mencintai Nabi SAW, dan tapi Nabi juga menunjukkan kepada kita dengan bagaimana cara untuk mencintai Nabi. Kerana itu perlu diadakan majlis, perlu diterapkan dalam masyarakat, perlu disebutkan kepada anak-anak kecil, bagi budak-budak dia reti tahu dengan perkara tersebut. Bagi budak-budak tahu perasaan dia dengan Rasul. Tuan-tuan, anak-anak zaman Nabi, saya akan cerita tadi di Zawiyah waktu kelas pagi tadi, kuliah pagi setiap Jumaat di Zawiyah. Tadi pagi saya cerita dalam kitab Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani disebutkan kanak-kanak ketika Nabi balik daripada perang, mereka akan beratok ramai-ramai untuk menyambut Nabi dan tentera. Para panglima akan disambut pada waktu itu di perbatasan. Kanak-kanak akan beratok ramai-ramai. Dan ketika Nabi sampai saja di pintu kota Madinah, Nabi akan melihat mana-mana kanak-kanak dan Nabi akan jemput kanak-kanak ini naik dengan Nabi. Nabi akan tengok budak ini, Nabi akan ambil budak ini naik dengan Nabi dengan kuda Rasul. Duduk di depan. Ada yang Nabi ambil duduk di belakang. Ada yang sahabat Sayyidina Abu Bakar ambil pula dudukkan Sayyidina Abu Bakar. Dibawa kanak-kanak bersama dalam perjalanan dari sampai ke masjid Nabi SAW. Dan apa yang berlaku selepas itu? Budak-budak pula pakat tanafus, pakat berbincang sama-sama di bawah tumai. Dia akan kata kat kawannya, tadi Rasulullah bawa kamu kan? Rasulullah pegang kamu tak tadi? Rasulullah pegang aku. Budak pakat lawan bangga sama-sama dia. Rasulullah pegang aku tadi. Rasulullah letak aku kat depan, angkat lagi. Kalau budak tu kata, Rasulullah pun pegang aku. Dia kata, ya pegang kamu tapi kamu duduk kat belakang, saya di depan. Saya dah bisahkan ini. Kelih. Maka lawan kelih pula. Siapa yang dipegang oleh Nabi, siapa yang bersalam dengan Nabi, siapa yang disenyum oleh Nabi,
siapa yang dipandang oleh Nabi, semuanya dibincang oleh kanak-kanak pada waktu tersebut. Kenapa? Karena suasana macam itu. Karena diletakkan perasaan macam itu kepada anak-anak. Tamam? Jadi perasaan itu yang kita inginkan pada anak-anak. Perasaan itu kita inginkan pada anak-anak. Semoga anak-anak kita setiap bulan Maulid tertunggu-tunggu. Kita Maulid lagi, Masya Allah. Maulid siapa ni? Maulid Nabi SAW. Jadi secara otomatik dia akan mengenal syariat Nabi SAW. Ingat tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak ada seorang yang mencintai Nabi akan mensyirikkan Allah. Tak akan ada seorang yang mencintai Nabi mensyirikkan Allah. Takkan berlaku. Tak akan berlaku bukan sama sekali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat dia macam mana Al-Bilal? Innama Allah yu'adzib. Dia laju sangat. Yubayyi'un Allah. Macam mana ayat dia? Asim ini sampai Quran 37. Sebelum masuk pondok lah. Sebelum masuk pondok. Pondok saya bukan tahfiz. Innama dia tadi buat lagi. Innal ladina yubayyi'unaka. Apa tu? Pergi tidur. Itu saya tanya orang. Kalau baru duduk mamai. Jadi aku kena tanya ayat Quran tu. Oh, dia kata jenuh dia. Kenapa? Innama apa sih? Innal ladina yubayyi'unaka. Innama yubayyi'un Allah. Jadi ya. Tengok siapa yang berbai'ah kepadamu ya Rasulullah, maka dia telah berbai'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok ayat tadi. Kata ulama, ayat tadi turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi Muhammad ketika berbai'ah dengan Nabi, hakikatnya berbai'ah dengan Allah. Kalau ayat ini turun kepada Kristian, kepada Nasrani, habis semua syirik. Tapi turun kepada umat Nabi Muhammad, ada umat Nabi Muhammad syirik kepada Allah dengan sebab itu. Nabi sendiri sebut, "Inni la akhwafu ala ummati syirk." Aku tidak bimbang umatku dengan syirik. Maksudnya umat Nabi Muhammad tidak akan syirik kepada Allah. Jangan bimbanglah dengan benda tak bimbang oleh Nabi. Kita nak bimbang raja apa? Nabi pun tak bimbang. Nabi bimbang dengan dunia. Tapi yang aku bimbang kata Rasulullah adalah dunia yang kamu tanafus, yang kamu berebut dengan dunia tersebut, itu yang aku bimbang. Dan aku bimbang dengan Dajjal nanti yang akan Allah Ta'ala utuskan sebagai fitnah kepada kamu, bukan dengan syirik. Karena umatku tidak akan syirik kata Rasulullah yang benar. Betul? Sama? Jadi umat Nabi Muhammad ini umat yang terjaga. Dengan maksumnya Sayyidina Rasul, umat Nabi juga terjaga dengan perkara tersebut. Dan terjaga hati kita daripada menyebutkan Nabi ini lebih daripada sebagai kekasih Allah. Tidak akan ada seorang yang menyebut Nabi lebih daripada itu. Hatta kanak-kanak pun tak akan sebut kata Nabi sebagai Tuhan. Allah jaga sampai macam tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu orang yang mencintai Nabi pasti dia akan mencintai Allah, dan malah menjadi syarat untuk kamu dapatkan cinta Allah dengan mencintai Nabi dulu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ittiba' dengan makna al-hubb. Karena seorang tidak akan ikut melainkan dengan cinta. Lalu Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah ati'uni yuhibbukumullah. Taati aku kata Rasulullah, ikuti aku kata Nabi. Karena ikut adalah bukti kepada cinta. Ikut adalah natijah kepada hub. Jadi hub dulu, ikut itu adalah natijahnya. Karena kita takkan boleh untuk ikut Nabi SAW dengan cara pakai Nabi, dengan cara jalan Nabi, dengan cara sebut Nabi dan seumpamanya. Ikut itu tak boleh. Tapi ada orang ikut sampai macam tu. Ikut sampai macam tu. Dan benda tu sebenarnya dia ada al-fi'l dengan hayatul fi'l. Ada dua benda dalam usul dibincang. Al-fi'lu dengan hayatul fi'l. Al-fi'l dituntut, tapi hayatul fi'l tidak dituntut untuk kita ikut. Hayat fi'l yang dia berkata, saya tak terima. Dan saya terima. Bentuk perbuatan, perbuatan disuruh. Nabi suruh makan dengan tangan kanan. Ya, itu disuruh oleh Nabi SAW. Baik cara makan dengan tangan kanan. Baik adakah cara makan tadi juga dituntut? Dan dituntut makan dengan tangan kanan. Tapi cara makan dengan tangan kanan, adakah itu dituntut juga? Tak, tidak dituntut. Yang penting makan dengan tangan kanan.
Maksudnya makanlah dengan sudu kan, dengan apa kan. Di sunnahnya makan dengan kanan, tangan tak sebut tangan. Tangan tu itu maksudnya. Tapi cara makan macam mana? 3 jari kan, 4 jari kan, 5 jari kan, mana satu yang dibuat? Tak, yang ni itu hayahnya Rasul SAW. Ya, kalau kita tak ikut dengan hayah tadi, adakah kita dikira berdosa? Tidak dikira berdosa. Sahabat dengan hak tu pun ikut. Hayatul fi'il pun ikut. Bukan hanya fi'il saja. Malah lebih daripada tu, benda yang berkait dengan jibilli, berkait dengan tabiat orang tadi saja pun, itu pun diikut oleh mereka. Sayyidina Anas bin Malik ketika melihat buah dubak, buah dahu, kata dia apa dia? Wahai dubak, tidaklah aku suka dengan kamu pun, melainkan setelah aku tengok Nabi suka kamu. Sembak dengan dubak sambil nak makan buah labu, sambil sebutkan buah labu, aku tak suka pun kan. Tapi lepas tengok Nabi suka, aku pun suka. Dia suka terus pada waktu tu kerana Nabi suka makan labu. Macam tu. Sayyidina Abdullah bin Umar melihat Nabi jalan di satu tempat, tak mana Nabi duduk. Orang tanya kepada dia, kenapa beliau selalu duduk di situ? Kata dia, tidaklah aku duduk di situ karena sebab tertentu, karena melainkan Rasulullah pernah duduk di situ, kata dia. Sebab saya tengok Nabi duduk tu, saya duduk kat situ. Kalau tak kerana Nabi duduk, saya tak duduk di situ. Jadi kenapa mereka buat macam tu? Kerana cinta. Kerana cinta. Yang ni di luar daripada kemampuan. Kita tak akan mampu buat macam tu. Dan kita tak akan boleh jadi seperti Sayyidina Abu Bakar yang sanggup korbankan jiwa dan raga demi Nabi SAW. Tidak ada orang boleh menandingi dengan kasihnya beliau kepada Rasul. Sebab tu kata Sayyidina Rasul, tidak ada seorang pun melebihi. Nah, kata Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar melebihi kamu bukan disebabkan kerana puasa, bukan kerana sebab sembahyang malam, bukan kerana dengan ibadahnya, bukan dengan sedekah, walakin ma waqara fi qalbi, tapi dengan sesuatu yang ada dalam hati. Nabi sebut ya, ulama syarah apa makna waqara fi qalbi, apa makna hadisnya. Kata ulama yang ada dalam hatinya iman. Ada orang menandingi iman yang Sayyidina Abu Bakar di kalangan umat. Sebagian lagi yang menyatakan, menyebutkan kata apa, yang ada dalam hatinya adalah al-hub, cintanya kepada Nabi tadi. Tidak ada seorang yang boleh menandingi cintanya kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Nah, tu hatinya seperti hatinya Nabi. Hati Sayyidina Abu Bakar seperti hatinya Sayyidina Rasulullah SAW. Syekh wahid, berarti satu benda yang sama. Sayyidina Umar pernah masuk, last cerita Habib, Sayyidina Umar masuk bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar waktu ketika mana? Di Hudaybiyah. Orang ramai pakat berbincang balik kenapa Nabi letakkan keputusan demikian kepada Quraisy. Maka Sayyidina Umar datang untuk meminta penjelasan daripada Sayyidina Rasul. Kata dia, ya Rasulullah, adakah kita di pihak yang benar? Bukankah kita di pihak yang benar? Nah, kata Sayyidina Rasul, kata, alah, ya kita di pihak yang benar. Kalau begitu, kata Sayyidina Abu Bakar, kenapa kita meletakkan kerendahan pada diri? Kenapa kita tak tinggi? Islam lebih tinggi sebenarnya daripada mereka. Kenapa kita meletakkan kerendahan? Nabi kata, wahai Umar, aku ini adalah Rasulullah, dan apa yang aku buat ini adalah utusannya dan arahannya Allah SWT. Nah, dan kamu akan masuk nanti ke Mekah. Kamu akan masuk nanti wahai Umar ke Mekah. Jangan bimbang. Kamu akan masuk. Semua gitu. Adiknya panjang lagi dan pendek kan. Sayyidina Umar keluar daripada dia cari siapa Allah. Cari Sayyidina Abu Bakar. Pintanya Sayyidina Abu Bakar. Soalan sama tanya. Alasna 'alal haqq wa hum 'alal batil. Bukankah kita di pihak kebenaran dan mereka di pihak yang salah? Sayyidina Abu Bakar jawab, bala. Sebiji macam Nabi, tak tambah satu huruf pun. Nabi jawab bala, dia pun jawab bala. Kawan Sayyidina Rasul duduk di kemah yang jauh daripada Sayyidina Abu Bakar, tak dekat. Ya? Tak ada. Zaman tu mana ada handset. Nak angkat Nabi kata, saya kalau Sayyidina Umar tanya, jawab dia. Mana ada benda tu? Jawapan sebiji. Kemudian Sayyidina Umar kata, kemudian falima nu'ti lana falima nu'ti ad-daniyah. Kenapa diberikan kepada kita dengan kerendahan? Kenapa diletakkan dengan kerendahan pada diri kita dan kemudian diberi ketinggian kepada kufar? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ya Umar, innahu Rasulullah. Nabi jawab, inni Rasulullah. Dia tukar dhamir saja. Nabi kata, inni Rasulullah wa huwa nasiri. Dia adalah pembantuku, Allah pembantuku. Nabi Sayyidina Abu Bakar jawab apa?
innahu Rasulullah wa huwa nasiruh. Tukar domain. Dia adalah pembantunya Allah. Allah Ta'ala akan membantu Nabi SAW. Wahai Umar, kata Sayyidina Abu Bakar, kamu akan masuk Mekah tahun depan dengan mimbar. Semua sebiji. Sayyidina Umar keluar daripada dapur zakat. Nah, duduk lain-lain, soalan sama, jawapan sebiji, tak tukar domain kan? Ajaib. Mana perasaan tadi? Wa qara fi qalbi ay al-hub. Hub menyebabkan orang tadi ucapannya seperti Nabi SAW. Hub menyebabkan akhlak orang tadi macam Nabi SAW. Sebab tu al-hub wal bughdu la yajtami'an fi nafsil wahid. Kecintaan dan kebencian tidak akan berhenti ataupun tidak akan berkumpul dalam satu masa yang sama. Sebab tu orang yang menyebarkan kecintaan, mustahil dia akan menyebarkan kebencian dalam masa yang sama terhadap umat Nabi SAW. Orang yang membenci dan juga menyebarkan kebencian kepada umat, mustahil dia akan menyebarkan kasih sayang kepada umat Nabi SAW. Moga-moga kita menjadi umat yang membawa akhlaknya baginda Rasul, berkatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya mohon ampun, mohon maaf kepada ibu ayah semua. Saya tak minta izin sebentar lagi karena saya ada program pula di Pulau Tengah. Minta ampun sungguh-sungguh. Saya nak kena terus selepas. Minta ampun sungguh-sungguh karena ada program yang telah dirancang lebih awal. Jadi bila Ustaz Hafizuddin beritahu kat saya tu, dengar aku nampak tu, saya terus jam. Tak dapat macam mana aku nampak ni. Tak boleh juga, dia kena bagi juga waktu. Tapi selepas tu, kata saya, di 9.30 saya dah kena ada di tempat majlis tersebut. Saya kena ada di tempat majlis tadi. Jadi saya mohon ampun. Saya sebenarnya nak berhenti pukul 8.45. Tapi terlanjur lah, minta maaf sungguh. Jadi moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita, berikan kebaikan kepada kita dan kita dikumpulkan lagi pada masa akan datang, insyaAllah Ta'ala. Saya mohon ampun cakap panjang depan ibu ayah semua, depan para guru saya, depan para asatizah saya. Saya mohon ampun sungguh-sungguh. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati mereka semua, diberikan panjang umur, diberikan dengan rezeki yang melimpah ruah, diberikan dengan afiat, kesihatan, kebaikan kepada semua yang hadir, diberikan dengan kelapangan yang berhutang di kalangan kita ini dimudahkan oleh Allah untuk membayar hutang-hutangnya dan diberikan kelapangan kepada yang sakit di kalangan kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada masalah dalam keluarganya diberikan kelepasan oleh Allah Ta'ala, dan juga yang masih belum ada anak akan diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala dengan anak, yang kalau dah ada anak diberikan oleh Allah Ta'ala dengan anak yang soleh dan solehah, istri yang soleh, istri yang salehah dan suami yang saleh, diberikan rezeki oleh Allah kepada mereka berkat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyyu salih. Semoga Allah Taala memberikan kita dengan kebahagiaan tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.